Sejajar dengan hari ini apabila Parti Bangsa Malaysia telah pun diwujudkan, disahkan, ada dia punya mesyuarat agungnya, ada pembentukannya, dan sekarang ini dipimpin oleh presidennya Larry Seng. Beliau juga adalah seorang ahli parlimen. Saya melihat, saudara, ini saya nak cakap terus terang, ini segi politiknya Parti Bangsa Malaysia ini memang banyak orang mengatakan ia adalah cetusan idea supaya dipimpin oleh Azmin Ali dan Zuraidah. Tapi hari ini Azmin Ali dan Zuraidah masih belum masuk dalam gelanggang. Sebab kerana beliau menjadi menteri dalam kabinet hari ini, beliau mewakili Parti Bersatu. Tetapi walaupun Parti Bangsa Malaysia ini presidennya adalah Larry Seng, saya melihat dari jawatankuasanya dan dia mendakwa bahawa dia ada lebih kurang dalam 70,000 orang dah menyertai parti tersebut. Ahli jawatankuasa pimpinan parti tersebut adalah kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dalam Sheraton Move. Dan saya kena ingat bahawa parti BM ini asalnya adalah parti buruh Sarawak. Kemudian ditukar nama pada Parti Bangsa Malaysia. Daripada operasi di Sarawak dipindah ke Kuala Lumpur. Dan mereka sedang berusaha untuk mengembangkan sebagai parti berbilang kaum. Sebab itu kenyataannya hari ini mengatakan Parti Bangsa Malaysia akan berusaha untuk mendapat tempat untuk menyertai Barisan Nasional. Saya lihat itu move. Jadi ketika ini berlaku, maka Azmin Ali, Zuraidah akan berubah terus masuk sini, membolehkan dia jadi kekal sebagai menteri kerana dalam Barisan Nasional. Selagi PBM ini, Parti Bangsa Malaysia ini belum diisytiar berada dalam gabungan mana-mana, maka dia tak boleh meletakkan jawatannya sebagai tak boleh dia keluar dari parti dia. Saya jangan lupa saudara, ini saya harap kita ni warga, ini adalah pencerahan politik supaya kita faham percaturannya. Saya melihat bahawa parti yang asalnya sebagai Parti Buruh Sarawak ini adalah parti yang dicetuskan untuk persiapan kepada Azmin Ali, Zuraidah dan kumpulan-kumpulan yang melakukan Sheraton Move. Dalam keadaan ini, kalau mereka tidak menyertai Barisan Nasional, apakah ada Sheraton Move kedua terhadap Yang Amat Perdana Menteri? Di sini, Yang Amat Perdana Menteri harus berhati-hati melihat. Sebab semua orang tahu cita-cita Azmin ke mana. Kalau saya tengok senarai ahli jawatankuasa pimpinan baru dalam PBM ni, sesi 2021-2023, Timbalan presidennya adalah Haniza Muhammad Talha. Beliau adalah merupakan orang daripada Parti Keadilan. Kemudian timbalan presiden Wong Judat, naib presiden Stephen Chong, naib presiden 2 Siva Subramaniam daripada DAP dulu. Kemudian naib presiden Rahimah Majid. Kemudian Dr. naib presiden 2 Dr. Satish Kumar. Saya nampak ada Saiful Bahari di situ, Dr. Daroyah, mantan Esko Kerajaan Negeri Selangor. Kemudian Nur Hizwan Ahmad. Kemudian sebagai Susah Agung, Ketua Perangan Zakaria Abdul Hamid. Ini semua adalah merupakan mereka yang dulu daripada Parti Keadilan. Dari Keadilan dia tukar masuk dalam PBM. Dan boleh melompat, dan hari ini mereka menyertai pula Parti Bangsa Malaysia dan mahu menjadikan Parti Bangsa Malaysia satu ketumbukan yang besar. Kerana dia melihat kalau dalam PBM, rakyat pun dah mula tak ramai lagi dah. Sebab PBM pun saya lihat banyak orang marah saya. Bukan saya nak kutuk, tidak. Maknanya banyak dia punya cabang-cabang ataupun cawangan-cawangan, bahagian-bahagian yang diwujudkan banyak dibubar. Tapi mereka merasakan dengan wujudnya Parti Bangsa Malaysia ini, Azmin Ali bersama dengan Zuraidah akan menjadikan ini sebagai dia punya batera untuk menyertai Barisan Nasional. Sebab sebetulnya semalam Saudara Iswadi dia dah dipecat sebagai ahli Parti Keadilan, tapi dia merasakan bahawa ada unsur-unsur bahawa Azmin nak masuk Parti Keadilan. Saya tidak nampak. Dia pasti akan berada dengan PBM. Sebab itu jangan lupa Azmin Ali pernah melontarkan kenyataan bahawa dia kata dia mempunyai sekitar 71 orang ahli parlimen. Dan kalau sesuatu dia tak menyenangkan dirinya, dia boleh tarik. Dia boleh tarik bila-bila masa sokongan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini perlu dilihat saya kata sekarang ni bertambah rapuh. Kalaulah Datuk Ismail Sabri masih lagi tidak mahu tegas menyantuni
kepimpinan bersama dengan warga UMNO, kemudian dilayan berpuak-puak apik lempang tu, UMNO merasa kecil hati dan akhirnya rasa piss off. Kalau UMNO tarik sokongan pun terterap, kalau Azmin Ali tarik sokongan pun terterap ke mana tempat beliau nak mengadu. Betul, beliau telah pun kata menjalinkan satu ikatan atau persefahaman, Memorandum of Understanding dengan Parti Keadilan bersama dengan DAP dan Amanah, tapi itu tidak cukup kuat kalau tidak ada sokongan daripada warga UMNO. Ini perlu diingat. Jadi jangan nanti yang Ahmad Muhammad keseorangan nanti. Sebab saya melihat pembentukan Parti Bangsa Malaysia ini adalah satu agenda baru. Sebab itu saya nampak ada satu laporan polis dah dibuat. Ada orang mengatakan bahawa ini adalah untuk melakukan riset politik 2030. Riset politik ini memang kita akan tentang habis-habisan lah. Sebab itu antara riset politik itu nak jadikan negara ini negara publik dan sebagainya. Tapi saya amat mengharapkan agar pengurusi Barisan Nasional juga harus berhati-hati. Kerana Jerry Sung dia mengatakan bahawa dia dalam waktu terdekat dia akan berhubung dengan pimpinan Barisan Nasional untuk membawa Parti Bangsa Malaysia ini menyertai gagasan Barisan Nasional sebagai parti berbilang kaum. Ini nak menggantikan Parti Gerakan, sebab Gerakan sudah pun berada dalam Perikatan Nasional. Saya rasa dalam keadaan begini tidak ada keperluan. UMNO dengan Barisan Nasionalnya dari dulu lagi, waktu kita merdeka, lepas merdeka kita menghadapi pilihan raya umum, UMNO perikatannya UMNO bersama dengan MIC dan MCA dan parti politik di Sabah Sarawak. Itu saja. Jadi tak perlu kita nak gopah-gapah, nak menyantuni. Sebab jangan lupa, Gerakan juga asalnya dulu bukanlah parti asal waktu pembentukan Parti Perikatan. Cuma dibentuk waktu Barisan Nasional apabila Perikatan tumbang di Pulau Pinang. Ditumbangkan oleh Dr. Lim Chong Yu yang menubuhkan Parti Gerakan. Jadi untuk menjaga kebajikan rakyat Pulau Pinang, maka almarhum Tun Razak mewujudkan Parti Gerakan, dan Gerakan juga berada dalam Barisan Nasional. Jadi mereka dah keluar daripada Barisan Nasional, tak payahlah. Ya, tapi untuk menyantuni Parti Bangsa Malaysia ni harus berhati-hati. Saya melihat inilah taktik bahawa adanya gerakan seolah-olah Sheraton 2. Mungkin ini berlaku. Tambah-tambah lagi sekarang ni saya rasa dalam kedudukan politik yang sebegini, saya amat berkeyakinan bahawa besar kemungkinan selepas saja usai musim banjir ini, maka Johor akan mengadakan pilihan raya negerinya. Sebab dalam keadaan sekarang ni Johor memang bermasalah sekarang. Kerana di Johor Barisan Nasional dengan Bersatu dah tak sepakat. Semua orang tahu, kita semua tahu. Dalam kedudukan sekarang 50-50. Pakatan Harapan ada 50%. Jadi UMNO dengan Barisan Nasional Barisan Nasional dengan Bersatu 50%, 50-50. Dalam 50-50 ini pun kita tak bersatu. Jadi kesan daripada kembalinya Keramatullah mantan Menteri Besar Dato' Sri Sapian menjadikan sekarang ni dah bukan majoriti yang sahih, cuma ada satu kursi saja lagi. Dia sewajarnya lah. Kerana speaker pula datang daripada Parti Amanah. Dalam keadaan begini di Johor, eloklah Dato' Asni memikirkan dan pimpinan untuk memanggil satu pilihan raya negeri. Apa nak buat? Sudah berlaku musim, nampak gayanya Melaka. Lepas Melaka, kita pergi ke Sarawak. Lepas Sarawak, kita adakan pilihan raya di Johor, supaya kalau nak buat pilihan raya umum akan datang, tak kelang kabut. Tak payah negeri dan Dewan Negeri dan Parlimen. Jadi kalau kita buat awal pilihan raya negeri Johor, kemudian kalau berlaku pilihan raya umum, maka tak adalah keperluan untuk memikirkan calon-calon untuk Dewan Negeri. Saya melihat bahawa Johor, secara peribadinya, saya merasakan Johor akan terpaksa mengadakan pilihan raya umumnya untuk negeri, bukan parlimen, untuk negeri, kerana kedudukan yang begitu tenang, 50-50, 50-50, tak boleh nak buat apa, tak ada majoriti. Ada majoriti pun satu, tarik satu. Dan Johor juga walaupun secara ramai-ramai telah pun bersetuju untuk pengundi umur 18 tahun telah pun diluluskan. Jadi sewajarnya, saya secara peribadi saya melihat selepas saja usai musim banjir ini, besar kemungkinan bahawa Johor akan mengadakan pilihan raya
umum untuk negeri, bukan untuk parlimen sahaja, untuk negeri, kerana kedudukannya sekarang ni dalam keadaan yang tak menentu. Bolehlah lepas Melaka Johor. Jadi dalam keadaan begini, UMNO Barisan Nasional mesti berani buat keputusan. Saya dengar yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah pun mengumumkan bahawa kali ini dia kata bahawa UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo. Teruskan legasi kita, insya-Allah. Kalau diperlukan kita mengadakan pilihan raya daripada negeri ke negeri, sebab lepas dari Johor ni jangan lupa besar kemungkinan di Perak pula. Lepas Perak, Kedah, dan kemudian kelangsungan untuk terus mengadakan pilihan raya parlimen. Sebab itu ini yang diharapkan. Saya harap agar kita semua berlapang dada melihat bahawa keadaan hari ini, saya lihat bahawa keadaan di Putrajaya semakin rapuh apabila MOVE sudah berlaku. Bila sahaja Parti Bangsa Malaysia ini diwujudkan, maka itulah sebab dah termaktub bahawa dengan keahlian seramai 70,000 orang. Ini kebanyakannya mereka lapisan ataupun garakannya adalah daripada orang-orang Azmin Ali. Bersedialah kita untuk melihat apakah mungkin ada syaratan MOVE 2. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat hujung minggu.